Assalamualaikum dan hai semua, nama saya Nurul Uzma Hayani. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nik Nurin Alia. Dalam video ini kami ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang inersia. Video tadi menunjukkan objek-objek yang pegun di atas meja kekal pegun walaupun alas meja di bawahnya disentak. Kejadian ini disebabkan oleh inersia. Apa itu inersia? Inersia merupakan kecenderungan suatu objek untuk kekal dalam keadaan asalnya, sama ada pegun atau bergerak dalam garis lurus dengan hala laju mala. Konsep inersia dijelaskan dalam hukum gerakan Newton pertama. Apa itu hukum gerakan Newton pertama? Hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hal laju malah jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Apa pula yang dikatakan dengan hubungan antara inersia dengan jisim? Pada pendapat anda, adakah lebih mudah untuk menggerakkan bola bowling atau bola sepak? Bola manakah yang sukar untuk diberhentikan apabila bergerak? Mari kita sama-sama membandingkan kedua-dua bola ini. Bola bowling, jisimnya berat, sukar digerakkan dan juga sukar dihentikan. Manakala bola sepak pula lebih ringan, mudah digerakkan dan juga mudah untuk dihentikan. Jadi, hubungan antara inersia dengan jisim ialah inersia sesuatu objek bergantung kepada jisimnya. Jika besar sesuatu objek, maka besarlah inersia objek tersebut. Ini dapat disimpulkan bahawa inersia yang besar menyukarkan pergerakan sesuatu objek. Seterusnya, contoh situasi yang melibatkan inersia dalam kehidupan harian dan kesan-kesannya. Situasi pertama, semua orang tahu bahawa payung adalah alatan tangan yang digunakan untuk menghalang hujan daripada jatuh pada seseorang. Tetapi tahukah anda, jika kita memutarkan payung yang basah, air hujan akan bergerak meninggalkan permukaan payung? Situasi ini dipanggil inersia. Titisan air hujan pada payung akan bergerak apabila diputarkan. Apabila payung berhenti berputar, inersia titisan air hujan akan menyebabkan titisan air terus bergerak dan meninggalkan permukaan payung. Situasi kedua. Saya pasti ramai yang suka menaiki pengangkutan awam seperti bas. Namun, pernahkah anda mengalami situasi di mana anda terhumban ke belakang apabila bas yang pegun itu bergerak ke hadapan secara tiba-tiba? Kemudian, anda terhumban ke depan apabila bas yang bergerak itu berhenti secara tiba-tiba. Bagaimanakah perkara ini berlaku? Perkara ini berlaku kerana inersia penumpang akan cuba mengekalkan keadaan rehat atau keadaan gerakan yang asal. Situasi ketiga. Sos tomato dalam botol semasa dituang dengan cepat senang mengalir keluar. Ini kerana sos dalam botol bergerak bersama-sama dengan botol semasa dituang ke bawah. Apabila gerakan botol dihentikan, inersia sos menyebabkannya terus bergerak ke bawah dan mengalir keluar dari botol. Situasi keempat. Anda pasti pernah melihat lori tangki minyak petrol di jalan ketika menaiki kenderaan. Pernahkah anda terfikir, lori tangki minyak petrol sebenarnya mempunyai tangki minyak yang terbahagi kepada beberapa bahagian berasingan di dalamnya. Lori tangki minyak petrol mempunyai inersia yang besar. Tangki yang berasingan itu dapat mengurangkan impak inersia minyak petrol ke atas dinding tangki jika lori itu berhenti secara mendadak. Situasi kelima. Roller coaster merupakan sejenis permainan hiburan yang sering dijumpai di taman hiburan dan taman tema di seluruh dunia. Semasa gerabak roller coaster berubah arah dan laju pergerakan secara tiba-tiba, inersia badan penumpang akan cuba mengekalkan keadaan gerakan asalnya. Sistem keledar dalam gerabak memastikan penumpang kekal di tempat duduknya dan tidak terhumban keluar semasa perubahan arah dan laju gerakan. Situasi keenam. Tali pinggang keledar adalah peranti keselamatan kenderaan yang direka untuk melindungi penumpang daripada ancaman pergerakan yang boleh membahayakan ketika pelanggaran trafik atau apabila berhenti dengan mengejut.
Apabila brek kereta ditekan secara mengejut, pemandu dan penumpang di dalam kereta akan terhumban ke hadapan akibat inersia. Penggunaan tali pinggang keledar dapat mengekalkan mereka daripada terhumban ke hadapan dan cedera. Berdasarkan tajuk inersia ini, kami dapat simpulkan bahawa semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek itu. Selain itu, jisim merupakan halangan kepada pergerakan. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin sukar ia digerakkan. Bukan itu sahaja, tanpa tindakan daya paduan, suatu objek mungkin dalam dua keadaan gerakan, pegun atau bergerak dengan hal laju mala dalam garis lurus. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.